السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, kata dia, anna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu utiya bi ta'am wa kana sha'iman faqala qutila Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu wa huwa khairun minni falam yujad lahu ma yukaffanu fihi illa burdah in ghuttiya biha ra'suh badat rijlahu wa in ghuttiya biha rijlahu bada ra'suh thumma busita lana minad dunya ma busit aw qala u'tina minad dunya ma u'tina qad khashina an takuna hasanatuna ujjilat lana thumma ja'ala yabki hatta taraka at-ta'am atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Seorang sahabat yang bernama Ibrahim, dia anak kepada seorang sahabat Nabi, yaitu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ibrahim menceritakan tentang bapa dia, yaitu Abdurrahman bin Auf. Kata dia, anna Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu utiya bi ta'am. Ibrahim kata bapa dia, Abdurrahman bin Auf, satu hari orang bawa mai ke dia satu hidang makanan. Wa kana sha'iman, pada masa itu Abdurrahman bin Auf puasa. Dia puasa, orang bawa mai kat dia satu hidang makanan. Faqala, kata Abdurrahman bin Auf, qutila Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu wa huwa khairun minni. Abdurrahman bin Auf kata, aku teringat seorang sahabat aku, nama dia Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umar ini kalau nak banding dengan aku, dia lagi baik pada aku. Abdurrahman bin Auf kata macam tu. Kalau nak banding aku ni, Abdurrahman bin Auf ni, dengan sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair, dia kata Mus'ab lagi baik pada aku. Tapi Mus'ab sudah pun mati. Sewaktu Mus'ab mati, falam yujad lahu ma yukaffanu fi. Masa dia mati, kain nak kapan dia pun tak ada. Yang kata Mus'ab bin Umair, sahabat Nabi ini asal daripada anak orang kaya. Tinggal segala kekayaan dia di Mekah kerana ikut Nabi hijrah ke Madinah. Dia duduk di Madinah, hal keadaan dia sangat susah. Susahnya Mus'ab bin Umair ni sampai mati nak kapan tak ada kain. Begitu. Illa burdah, melainkan dia hanya ada satu selendang.
yang dia selalu buh atas bau dia. In ghuttiya biha ra'suh badat rijlah. Selendang tu kalau dikatup kepala nampak kaki. Wa in ghuttiya biha rijlahu bada ra'suh. Kalau tutup kaki nampak kepala. Miskinnya Mus'ab bin Umair ni sampai nak kapan pun tak ada kain. Kain dia ada selai aja, tu pun selendang dia duk pakai selalu. Selendang tu kalau katuk kepala nampak kaki, kalau katuk kaki nampak kepala. Summa busita lana minad dunya ma busita. Kata Abdurrahman bin Auf, kita lah ni Allah Subhanahu wa taala bentangkan dekat kita dunia macam yang dia bentang hari ni. Abdurrahman bin Auf kata, kalau nak banding kita dengan Mus'ab bin Umair, Mus'ab bin Umair dulu dia mati dalam keadaan miskin, berbanding dengan kita lah cukup punya senang, dia kata. Allah Subhanahu wa taala bagi kesenangan dekat kita ni macam yang kita duk tengok hari ni. Punya senang, dia kata, terbentang segala macam nikmat, kesenangan, kemewahan, semua ada depan kita. Kata dia, qad khashina an takuna hasanatuna hujjilat lana. Kita, dia kata, sepatutnya rasa takut. Takut kesenangan yang Allah Subhanahu wa taala bagi dekat kita hari ini menyebabkan kita di akhirat esok tak boleh apa. Dia kata. Dia kata, kalau aku kenangkan sahabat-sahabat Nabi dulu, mereka susah. Kerana mereka susah, mereka banyak buat kebaikan di sisi Tuhan. Banyak buat ibadah. Banding dengan kita hari ni, dia kata kita hari ni Allah Subhanahu wa taala limpah kesenangan ni sampai melimpah ruah. Dia kata aku takut, dia kata, dan kita sepatutnya takut. Takut kesenangan yang Allah bagi punya banyak dekat kita lah ni menyebabkan akhirat tak ada apa ke kita. Kerana kesenangan, kerana keselesaan, kerana kemewahan, kerana apa yang ada kat kita lah, kita jadi balok, jadi malas, jadi tak larat, jadi segan nak buat ibadat. Mengakibatkan akhirat esok tengok tak ada hasil apa di akhirat sana. Summa ja'ala yabki hatta taraka ta'am. Abdurrahman bin Auf lepas dia kata lagu tu, dia menangis. Dia menangis sampai makanannya orang buat mai kat dia pun dia tak makan. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis itu dapat kita faham bahawa sahabat Nabi yang nama dia Abdurrahman bin Auf ni, dia nak bagi ingat dekat kita. Dia nak ingatkan kita supaya kesenangan, kemewahan, keselesaan yang kita dapat lah tidak menyebabkan kita jadi lalai dalam nak buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata dia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza wudi'atil janazah wahtamalaha ar-rijal ala a'naqihim, fa in kanat salihatan qalat qaddimuni qaddimuni, wa in kanat ghayra salihatin qalat ya waylaha ayna tadhhabuna biha, yasma'u sawtaha kullu shay'in illa al-insan walau sami'ahu sa'iqa." Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Seorang sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, apabila mayat diletakkan di atas usungan, Nabi kata manusia bila mati sampai masa umbuh dia atas pengusung, wahtamalaha ar-rijal ala a'naqihim, maka orang-orang pun ambil usungan tu buh atas bau, buh atas tengkok masing-masing nak bawa dia pergi ke kubur. Fa in kana salihah qalat qaddimuni qaddimuni,
Nabi kata kalau orang mati tu orang yang baik-baik. Kalau yang mati ni orang yang kuat ibadat pada Tuhan. Kalau yang mati ni bukan orang zalim. Kalau yang mati ni orang baik, masa orang duk usung mayat dia tu, dia kata, mayat tu kata, dia kata qaddimuni, qaddimuni. Dia kata segerakan aku, segerakan aku. Dia minta supaya dia cepat dikebumikan. Imam Nawawi menjelaskan maksud hadis ni. Imam Nawawi kata maksud mayat kata qaddimuni, qaddimuni kerana bila mati aja Tuhan tunjuk dah mana dia nak pergi. Kalau dia orang baik, dia nampak dah kubur hak dia nak masuk sekejap lagi akan jadi satu taman daripada taman syurga Allah. Maka dia minta kepada Allah supaya dia disegerakan masuk kubur. Kerana kubur hak dia nak masuk tu, kubur tu akan menjadi lebih baik daripada rumah dia hak elok tu. Masa nak mati tu Allah Subhanahu Wa Taala dah nampakkan pada dia. Masa nak mati, belum mati tu, masa nak mati tu Allah nampak dah. Dia ni orang baik-baik, kubur dia akan menjadi satu tempat yang lebih baik daripada rumah dia hak dia duk rasa cukup baik dah tu. Maka orang yang baik-baik bila dia mati, bila mayat dia orang duk usung duk buat pergi kubur tu, masa tu mayat tu bercakap. Mayat tu kata qaddimuni, qaddimuni. Dia kata cepat bawa aku pergi ke kubur, cepat bawa aku pergi ke kubur. Wa in kanat ghaira salihatin. Kalau sekiranya dia bukan orang baik. Hak mati ni orang yang banyak masalah. Dengan masalah dosa yang terlampau banyak, dengan masalah maksiat yang bukan-bukan dia dah buat dah, dengan masalah jahat dia, dengan masalah zalim pada orang dan sebagainya. Dia ni satu orang yang banyak masalah. Bila mayat dia dipikul, masa mayat duk nak bawa pergi ke kubur tu, mayat tu kata, ya wailaha, aina tazhabuna biha. Mayat tu kata, ya wailaha. Dia kata, celakalah aku ni. Dia tahu dah. Imam Nawawi kata kerana masa nyawa nak keluar daripada badan tadi Allah tunjuk dah. Dia dah nampak dah kubur ni nak jadi apa ke dia. Masa nyawa nak terlucuk keluar daripada badan dia tadi, masa tu dia dah nampak dah kubur ni akan menjadi hufratun min hufarin nar. Kubur ni nak jadi satu lubang daripada lubang api neraka. Dia nampak dah. Maka sewaktu orang duk usung mayat nak pergi ke kubur tu, masa tu mayat duk dalam keranda tu, mayat tu bercakap. Dia kata, ya wailaha. Dia kata, celaka aku ni. Aina tazhabuna biha. Kemana hampa nak bawa aku pergi? Nabi SAW bersabda, Nabi kata, yasma'u sawtaha kullu syai' illa al-insan. Suara mayat tadi ni. Mayat hak baik kata qaddimuni, qaddimuni, cepat bawa aku ke syurga, cepat bawa aku ke syurga ni. Suara ni dan suara orang mati hak dia ni jahat ni. Suara mayat jahat yang kata ya wailaha, celaka aku ni. Aina tazhabuna biha, mana hampa nak bawa aku pergi ni. Suara mayat ni yasma'u sautaha kullu syai'. Semua makhluk boleh dengar suara ni. Illal insan, melainkan manusia Tuhan tak bagi dengar suara ni. Ayam, itik, anjing, lembu, kerbau, kambing, semua benda, semut, hatta semut yang kecil ada berjalan melata ke atas muka bumi ni Allah izin mereka dengar suara mayat tu. Kita duk tengok orang duk usung mayat buat main kubur tu, kita duk nampak sunyi, sepi aja orang duk usung. Rupa-rupanya mayat dalam keranda tu duk kriau, duk teriak, duk menjerit. Yang suara jeritan mayat itu, suara teriakan mayat itu, manusia kita hak duk usung ni pun tak dengar, orang hak duk tengok pun tak dengar, tapi semut, tapi lembu, tapi kerbau, tapi kambing, tapi semua menatang, semua makhluk Allah dengar suara jenazah mayat yang duk ada dalam kanda tu. Nabi kata walau sami'ahu sa'iqa. Nabi kata kalau sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala izinkan manusia dengar bunyi suara mayat dalam keranda tu, sa'iqah, pengsan manusia ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Imam Nawawi menjelaskan, kata dia manusia boleh pengsan kalau sekiranya dengar suara tu kerana dahsyatnya jeritan mayat yang ada dalam keranda.
Imam Nawawi kata yang Nabi maksudkan dengan walau sami'ahu sa'iqah, kalau manusia dengar, manusia boleh pengsan. Imam Nawawi kata manusia pengsan kerana dia dengar bunyi mayat menjerit tu cukup dahsyat. Dahsyat tu menyebabkan dia boleh pengsan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah berfirman dalam ayat 6 sampai 11 suratul Mulk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walilladzina kafaru birabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqa wa hiya tafur. Takadu tamayyazu minal ghayr. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzala Allahu min syai' in antum illa fi dhalalin kabir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir fa'tarafu bidhanbihim fasuqqan li ashabis sa'ir. Sadaqallahul azim. Allah berfirman dalam ayat tu, Allah nak cerita tentang orang yang masa hidup atas dunia ni bantah. Manusia yang masa hidup dalam dunia ni bantah. Orang baca ayat Quran bagi dia dengar, dia buat pekak telinga. Orang baca hadis Nabi bagi dia dengar, dia buat tak mau percaya. Manusia yang bantah masa duduk dalam dunia ni, Tuhan kata walillazina kafaru birabbihim, bagi orang yang bantah masa duduk dalam dunia ni, bantah dengan Tuhan, azabu jahannam wa bi'sal masir. Di akhirat esok Tuhan kata aku tak bagi apa ke dia, melainkan aku bagi azab neraka jahannam, dan aku bagi dekat dia seburuk-buruk tempat untuk kembali. Atas dunia ni kamu nak bantah, kamu punya hal. Atas dunia ni kamu nak tunjuk kamu keras kepala, itu kamu punya pasal. Kamu mati, Tuhan kata aku tak bagi apa dekat kamu, melainkan aku sedia untuk kamu azabu jahannam, azab dalam neraka jahannam. Dan neraka jahannam itu wa bi'sal masir, itu seburuk-buruk tempat kembali. Tuhan kata idza ulqu fiha sami'u laha shahiqa wa hiya tafur. Bila Allah Subhanahu wa taala lempak orang-orang yang bantah atas dunia ni ke dalam neraka, bila Allah lempak saja depa masuk neraka, sami'u laha shahiqa, depa boleh dengar bunyi suara yang cukup mengerikan dan menakutkan dalam neraka. Bila Tuhan lempak aja masuk tu dalam neraka ni, tak ada bunyi yang boleh bagi keselesaan dekat orang yang masuk ni, melainkan dalam neraka ni syahiqa, suara yang menakutkan semua orang. Manusia paling berani, manusia paling tak tahu takut, bila masuk neraka dia dengar suara orang menjerit dalam neraka tu, itu suara paling menakutkan. Orang yang paling berani jadi orang paling takut dalam neraka. Wahia tafur, suara yang mengerikan itu ialah suara api neraka yang menggelegak. Tuhan kata takadu tamayyazu minal ghayb kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Allah Subhanahu wa ta'ala kata neraka ni, yang kata neraka ni takadu tamayyazu minal ghayb, dia marah kepada orang-orang yang bantah Tuhan ni, dia marah ni sampai seolah-olah neraka ni nak pecah. Takadu tamayyazu minal ghayb, takadu tamayyaz maknanya hampir-hampir pecah neraka ni minal ghayb, kerana marah dia kepada orang yang masuk dalam dia. Neraka ni dia cukup marah dekat orang yang masuk neraka ni. Dia kata hampa ni apa ni?
Duk dalam dunia, Allah bagi hampa kesihatan, Allah bagi hampa kesenangan, Allah bagi akal dekat hampa, Allah bagi ilmu dekat hampa, Allah hantar Nabi, pergi ajar Quran, pergi bagi hadis dekat hampa, Allah bagi macam-macam dekat hampa. Allah suruh hampa taat dekat Allah, hampa bantah Allah juga. Neraka marah kepada orang yang bantah Allah Subhanahu wa taala masa duk dalam dunia ni. Kata Allah dalam ayat ni, kullama ulqiya fiha fauj, apabila dicampakkan ke dalam neraka ni sekumpulan orang kafir, sa'alahum khazanatuha, malaikat hak jaga neraka tanya orang yang derhaka ni, alam ya'tikum nadhir, atas dunia dulu tak ada ke siapa mai bagi peringatan dekat hampa tentang neraka ni? Bila masuk aja dalam neraka, malaikat Malik yang jaga neraka ni, dia tanya orang yang masuk neraka ni, alam ya'tikum nadhir, dia kata, hampa atas dunia dulu tak pernah siapa akan mai dekat hampa bagi tahu kata neraka ni ada? Hampa ni masa atas dunia dulu tak ada siapa akan pernah mai jumpa hampa, mai depan hampa bagi tahu tentang neraka dahsyat macam yang hampa tengok hari ni? Atas dunia dulu tak pernah siapa akan pergi bagi tahu dekat hampa tentang wujudnya neraka ni. Qalu bala, Tuhan kata, ahli neraka jawab, bala. Mereka kata, bahkan ada, memang duk mai. Memang di masjid di mana orang duk bagi tahu tentang neraka ni, qad ja'ana nadhir, sesungguhnya dulu ada orang duk bagi peringatan dekat kami tentang benda ni. Fakadzabna, cuma kami silaplah pasal kami tak percaya. Fakadzabna, maka kami mendustakan cerita tu. Orang mai duk habang kata neraka Allah ni, dalam neraka ni ada satu bukit daripada api, bila pegang dengan tangan-tangan melecok habis semua, hancur lebong. Bila pijak dengan kaki nak ragah bukit tu, kaki tu hancur dan sebagainya. Memang ada orang mai habang. Fakadzabna, tapi kami mendustakan apa yang kami dengar. Wa qulna, bahkan kami kata pula lagi, ma nazzalallahu min syai', kami kata dah, ni semua pemohong, Tuhan tak ada suruh buat apa pun. Ma nazzalallahu min syai', Tuhan tak ada turun apa pun suruh buat, dia ni saja mai tu gempak kita. In antum illa fi dhalalin kabir, Tuhan kata memanglah hampa ni semua masa duduk dalam dunia dulu duduk dalam kesesatan yang besar. Hampa ni dulu memang sesat sungguh, sampai ayat Quran pun hampa tak percaya. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qil ma kunna fi ashabis sa'ir. Penghuni neraka kata, kalaulah dulu, law kunna nasma', kalaulah dulu kami dengar apa hak orang duk kata ni. Ni ahli neraka ni bila dah duduk dalam neraka dah, bila dah kena azab dah, depa kata dekat Tuhan, depa kata law kunna nasma'u aw na'qil, kalaulah dulu ni kami dengar apa hak orang kata dan kami fikir betul-betul tentang apa yang kami nak kena lah ni, ma kunna fi ashabis sa'id, tentu hari ni kami tak duduk dalam neraka ni. Fa'tarafu bidzanbihim, mereka mengaku dan mengiktiraf dosa-dosa yang mereka buat. Mengakulah, hari itu tak boleh buat apa dah, melainkan mengakulah kesilapan diri. Fasuhqan li ashabis sa'ir, maka binasalah penghuni neraka sa'ir. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil yang tiba. Kita baca dalam muqaddimah ni ayat Quran dan hadis Nabi, hadis yang sahih. Yang mula-mula kita baca tadi, Nabi SAW cerita dalam sebuah hadis Nabi SAW tentang sahabat Nabi yang sanggup mati dalam keadaan miskin susah semata-mata kerana nak tuntut keredaan Allah, iaitu Mus'ab bin Umair. Kita baca pula dalam hadis yang kedua, cerita pula kepada kita tentang orang mati. Ada dua, satu orang baik, satu orang tak baik. Orang baik, dia nampak dah kubur dia nak jadi taman syurga, maka dia minta supaya dia disegerakan masuk kubur. Manakala orang yang tak baik, dia nampak dah kubur dia nak jadi lubang api neraka, dia marah diri dia sendiri kerana orang nak usung dia, nak letak di dalam kubur yang tak lagi nak jadi lubang api neraka.
Kemudian kita tengok ayat Quran yang menceritakan tentang bagaimana manusia yang masa hidup atas dunia bantah Tuhan. Di hari akhirat esok, bila dia kena api neraka yang dia duduk dengar cerita atas dunia ni, dia mengaku kesilapan dia dan dia menyesal sungguh di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi kesedaran kepada kita semua, dan mudah-mudahan Allah jauhi kita daripada neraka dia yang amat menakutkan itu, insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 18. Muka surat 96. Muka surat 96. Kita masuk masalah baru. Dia kata ahli neraka itu huduh mukanya. Malam ni kita nak tengok cerita ahli neraka tak ada yang tegak. Walaupun masa atas dunia dia orang segak, rupa parah elok, masuk neraka, huduh muka dia. Kata dia ahli neraka itu huduh mukanya, masam dan kerot, dan lecuk-lecuk mukanya dimakan api. Itu dia, rupa ahli neraka. Ahli neraka ni dia kata muka huduh. Huduh pasal apa? Tak ada senyum langsung. Masuk neraka, muka masam, berkerut-kerut, tahan sakit, dan muka melecuk-lecuk kerana dicucuh api. Dan ada di kalangan ahli neraka itu yang tersingsing dan terselak bibirnya ke atas dan ke bawah. Bahkan di kalangan ahli neraka ni, ada yang mulut ni, bibir mulut ni terkoyak naik sampai ke atas kepala, bibir mulut bawah terkoyak turun sampai ke perut. Begitu. Dan nampak segala gusinya dan segala macam kehuduhan itu diperbuat oleh api neraka. Muka dia jadi lagu tu kerana kena api. Terkoyak bibir mulut ni, terkoyak naik sampai atas kepala, bibir mulut bawah terkoyak sampai ke perut. Muka dia pergi jadi macam tu kerana teruk kena bakar dengan api. Demikian tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Benda ni bukan kata pengarang kitab ni saja karang-karang nak bagi kita takut. Tapi benda ni sabit keterangan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Wa hum fiha kalihun." Tu ayat Quran tu. "Wa hum fiha kalihun." Qala tashwihun nar. فتتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama sahabat tu Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ia, yakni pada mentafsirkan ayat Quran. Ayat tadi ni, wa hum fiha kalihun. Yang kira-kira maknanya dan bermula mereka, yakni ahli neraka itu huduh-huduh mukanya di dalam neraka. Tu ayat Quran. Tuhan kata wa hum fiha kalihun. Mereka maksudnya ahli neraka duduk dalam neraka tu rupa huduh. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula huduh itu ialah diburukkan oleh api. Nabi kata huduh tu bukan depa ni asal huduh. Depa ni asal segak-segak, tapi bila masuk neraka jadi huduh kerana kena bakar dengan api neraka. Yang ni jadi bengkak segala muka mereka itu dan melendut. Dia kata muka ni dia bengkak pun dia, Allah yang mengetahui macam mana huduhnya muka ahli neraka. Maka tersingsing bibirnya yang sebelah atas sehingga sampai dia akan pertengahan kepala. Tu dia, nanti habang dah. Teruknya kena bakar dengan neraka ni, bibir mulut ni dia terkoyak, dia terselak naik sampai tengah kepala ni. Bibir mulut tu ada sampai atas kepala ni. Dan melendut bibir mulut yang sebelah bawahnya sehingga sampai menyentuh pusat dia. Hak belah bawah ni dia terkoyak turun sampai di pusat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis hasan lagi sahih lagi gharib. Tentang ni, hak kita dengar malam ni, hak kita dengar malam ni kita ambil simpan.
Esok kita tengok di sana. Betul tak betul hak kita dengar malam ini di masjid Kepala Batan? Hak kita dengar malam ini betul ke tak betul? Esok di sana tengok. Nabi SAW dia tak bercakap dengan semata-mata tujuan nak bagi orang takut. Tapi Nabi SAW dia bercakap hak benar. Hak mana Allah suruh dia bercakap, dia bercakap. Maka apa yang Nabi cakap ni benar. Tak ada satu benda pun yang tipu. Begitu. Maka peri huduhnya orang yang dalam neraka tu ada tersebut di dalam hadis lain. Kata dia, an Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma qala, law anna rajulan min ahli an-nar ukhrija ila dunya lamata ahlu dunya min wahshati manzarihi wa nitni rihi. Qala thumma baka Abdullah bukaan syadida. Telah diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma. Kata dia, jikalau bahawasanya seorang laki-laki daripada ahli neraka itu keluar dia ke dunia ni, nescaya mati ahli dunia dari sebab huduh rupa dia dan busuk bau dia. Katanya, kemudian menangis Abdullah akan sebagai menangis yang bersangatan. Telah meriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Abi Dunya. Hadis itu hadis mauquf. Tuan-tuan, ini hadis Nabi SAW. Nabi SAW kata, "Lau anna rajulan min ahli an-nar ukhrija ila dunya, lamata ahlu dunya min wahsyati manzarihi wa nitni rihi." Ahli neraka tu kalau sekok daripada ahli neraka ni terlepas keluar daripada neraka mai ke dunia ni. Nabi kata katakanlah seorang daripada ahli neraka tu terlepas keluar daripada neraka mai ke dunia ni. Kalau mai seorang aja ke dunia ni, hak duk hidup atas dunia ni mati habis. Nabi kata. Pasal apa mati? Dua pasal. Satu, terkejut tengok rupa dia yang huduh tu. Tuan-tuan, kita nak main masjid berjalan-berjalan selisih di pajak song tu, satu orang bibir mulut sampai atas kepala, satu bibir mulut turun sampai pusat. Pakai tak main masjid malam ni. Terkejut tengok ada manusia ni awak muka hang jadi macam ni, hang ni siapa manusia ke apa? Terkejut kita ni. Ahli neraka ni kalau sekoh terlepas keluar main dunia ni, orang tengok dia tu terkejut boleh mati. Dan yang kedua, Nabi kata orang boleh mati ni kerana busuknya ahli neraka ni. Bau busuk dia tu boleh menyebabkan orang yang hidup atas dunia ni mati habis. Nabi SAW nak gambarkan kepada kita tentang dahsyatnya ahli neraka. Masalah, dia kata alat pekakah yang menjadi penyeksa orang dalam neraka tu sangatlah hebatnya. Ni pula dia nak cerita pekakah yang digunakan untuk nak seksa orang dalam neraka. Daripada rantainya dan belenggunya dan berbagai-bagai lagi. Macam-macam lah. Dalam neraka ni alat yang Allah sediakan untuk nak seksa ahli neraka ni, alat dia ni pun orang tengok takut dah. Rantai, hak nak merantai ahli neraka ni, rantai tu kalau orang tengok pun orang takut dah. Belenggu-belenggu yang disediakan nak kekang tengkok, nak kekang pinggang, nak kekang kaki itu, belenggu yang disediakan itu pun kalau orang tengok cukup dah untuk menakutkan orang buat dosa. Begitu. Dan semuanya itu dikhabarkan oleh Nabi SAW seperti dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abdullah ibn Amr bin Al-As radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law anna rasasatan mithla hadhihi wa ashara ila mithli al-jumah ursilat min as-sama'i ila al-ard wa hiya masiratu 500 sanatin la balaghatil ard qabla al-layl. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi SAW, nama dia Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma. Kata dia telah bersabda Nabi SAW,
jikalau bahawasanya sepotong timah besar seumpama ini, dan ditunjukkannya dengan isyarat tangannya kepada seumpama tengkorak kepala, yakni timah itu dilepaskan dan dijatuhkan daripada langit ke bumi, padahal perjalanan antara langit dan bumi itu 500 tahun perjalanan dia, nescaya sampai dia ke bumi sebelum malamnya. Itu dia timah yang Allah nak guna untuk nak buat pekakeh dera ahli neraka ni. Timah tu kalau sekiranya besar kepala, besar tengkorak kepala, kalau Allah lempak daripada langit no, Allah lempak mai ke bumi ni, sepatutnya dia ambil masa. Kalau lempak satu benda daripada atas langit nak sampai ke bumi, sepatutnya dia ambil masa 500 tahun baru sampai ke bumi. Tapi timah yang Allah guna nak buat pekakeh dera orang dalam neraka, timah tu nampak kecil, besar tengkorak kepala aja. Kalau lepas sebelum malam dia sampai di bumi. Makna kata timah yang akan digunakan untuk buat pekakeh dera orang dalam neraka bukan sebarang timah, bukan macam timah yang ada di atas muka bumi. Besar tengkorak kepala saja, tapi berat dia boleh menyebabkan sebelum malam benda tu sampai di bumi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kata Nabi, walau annaha ursilat min ra'sis salsilah, walau annaha ursilat min ra'sil silsilah la sarat 40 kharifal lail wan nahar qabla an tablugha aslaha aw qa'raha. Dan jikalau bahawasanya dilepaskan daripada ujung rantai, nescaya berjalan dia 40 kharif, malam dan siang, sebelum bahawa sampai ia akan pangkalnya ataupun kepada pataknya. Tadi timah tadi, kalau sekiranya dia lepas ikut rantai besi, lepas bagi turun meleret mai ikut rantai besi itu, dia kata dia akan mengambil masa selama 40 kharif, malam dan siang. 40 tahun malam dan siang dia duduk berjalan tak berhenti, dia akan sampai ke dasar bumi. Nah, abang dahsyat alat yang digunakan untuk azab ahli neraka. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih, dan telah dikeluarkan satu hadis di dalam At-Targhib wa Tarhib. At-Targhib wa Tarhib itu nama kitab. Kata dia, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, law anna maqma'an min hadid jahannam wudi'a fil ardi fajtama'a lahu at-thaqalani ma aqalluhu min al-ardi. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, jikalau sesungguhnya pemukul daripada besi dalam neraka jahanam itu dihantar ke bumi, maka berimpun baginya jin dan manusia seluruhnya, tentu tak boleh ubah oleh mereka itu akan dia daripada tempatnya di bumi itu. Martun hak Tuhan guna nak katok kepala orang dalam neraka. Martun tu kalau sekiranya lempak mai ke bumi, tang mana jatuh, tang tulah dia duduk. Panggil semua manusia dalam dunia ni, panggil jin pakat mai tolong, nescaya Nabi kata jin dan manusia tak boleh nak genjak martun yang jatuh tu. Nah, abang kata berat martun yang digunakan untuk katok orang-orang dalam neraka. Martun biasa sudahlah katok kita tu, duduk kata martun neraka lah. Martun biasa ni katok kita pun tak ada mengucap dah, jalan ngayak 15 tu aja. Martun biasa ni, belum martun orang duk katok dinding rumah ni lagi. Martun haduk pukul paku tu saja pun kalau kena kepala kita ni, bukan dia 5 bintang, dia mai berapa banyak bintang kita tak tahu. Ni pula martun neraka esok ni. Martun tu Tuhan kata kalau lempak turun mai ke bumi, tang mana dia jatuh, tang tu dia nanti duduk. Tang tu sah panggil manusia banyak mana, tu sah panggil jin mai tolong banyak mana, nak alih martun tu tak akan boleh alih. Nabi kata kerana beratnya martun itu. Begitu. Telah meriwayatkan hadis ini oleh Imam Ahmad dan Abu Ya'la dan Al-Hakim, dan diriwayatkan di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib lagi satu hadis dengan katanya, an Muhammad bin Hashim radhiyallahu anhu qala, lamma nazalat hadhihi al-ayah
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah. Qara'aha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Fasami'aha syabun ila janbihi fasa'iqa. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه في حجره رحمة له فمكث ما شاء الله أن يمكث ثم فتح عينيه فقال بأبي أنت وأمي مثل أي شيء الحجر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما يكفيك ما أصابك على أن الحجر الواحد منها لو وضع على جبال الدنيا كلها لذابت منه وإن مع كل إنسان منهم حجرا وشيطانا. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Muhammad bin Hashim radhiyallahu anhu. Hadis ni riwayat seorang sahabat. Nama sahabat tu Muhammad bin Hashim. Kata dia apabila turun ayat tadi, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nas wal hijarah. Bila turun ayat tu, Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, pelihara diri kamu, pelihara keluarga kamu daripada api neraka. Tuhan pesan kat kita ni, diri hang tu jaga, jangan sampai kena masuk neraka. Keluarga hang, bini hang, anak pinak hang semua jaga, jangan sampai masuk neraka. Pasal apa? Waquduhan nas wal hijarah. Pasal neraka ni yang nak jadi bahan bakar dia ialah manusia dan batu bata. Bila turun ayat tu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula kayu api, manusia dan batu akan jadi bahan bakar dia. Bila dibaca oleh Nabi SAW, maka didengar akan dia oleh satu orang anak muda yang ada di rusuk Nabi. Lalu rebah pengsan dia. Tuan-tuan, dia tengok sahabat Nabi. Masa ayat ni turun, Nabi baca ayat ni. Nabi baca, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijarah. Nabi baca, sebelah Nabi pada masa tu ada satu budak muda Arab lah. Jadi Nabi baca tu dia faham dah. Tuhan kata, wahai orang yang beriman, jaga diri kamu, jaga keluarga kamu daripada kena neraka. Pasal neraka ni haduk bakar, haduk jadi bahan bakar neraka ni manusia dengan batu. Budak muda haduk sebelah Nabi ni, bila dengar kata bahan bakar neraka tu manusia, dia takut ni sampai rebah pengsan. Tuan, ni yang kata iman yang ada dalam diri sahabat ni. Banyak kalau kita baca hadis Abu Hurairah berapa kali pengsan, Abu Dzar Al-Ghifari berapa kali pengsan. Ramai sahabat-sahabat Nabi yang bila dengar hadis Nabi, bila dengar ayat Quran ni semua, mereka tak boleh tahan, pengsan. Ni malam ni kita jumpa satu hadis, dia cerita budak muda. Satu budak muda, tak tahu nama apa budak muda ni. Dia duduk sebelah Nabi, bila turun ayat ni, Nabi baca ayat ni. Dia dengar ayat tu, pengsan. Maka dijadikan oleh Nabi SAW akan kepala budak muda tadi di atas rebanya kerana kesian kepada dia. Nabi bila tengok budak ni pengsan, Nabi angkat dia, Nabi reba kepala dia atas reba Nabi. Nabi kesian tengok budak muda ni. Maka ditunggunya selama dikehendaki Allah menunggunya. Nabi tunggu tengok sampai budak ni sedang daripada pengsan. Tunggulah sampai berapa lama pun Nabi tunggu tengok dia nak sedang bila. Tak lama kemudian dibukanya dua matanya, maka berkata dia, budak muda pengsan ni duduk tak apa lama dia pun celak balik mata dia. Celak balik dan dia kata, dengan bapakku dan ibuku aku tebus engkau ya Rasulullah. Sumpahlah ni, orang Arab dia suka sumpah macam tu. Bi abi anta wa ummi. Demi bapa aku, kamu dan ibu aku. Maksudnya demi bapa aku, demi mak aku tebus mereka ni kerana aku nak kamu. Itu maksud dia. Maksudnya budak ni nak kata, ya Rasulullah, aku sayang kamu, aku memerlukan kamu lebih daripada aku memerlukan mak bapak aku sendiri.
Sedang-sedang pada pengsan tu tengok Nabi duk reba dia. Subhanallah. Nabi reba dia. Tuan-tuan, sahabat ni boleh salam dengan Nabi pun seronok dah. Sahabat ni kalau Nabi mai doa dia, Allahu Akbar. Dia tak ada dah benda yang dia paling seronok daripada Nabi doa keselamatan untuk dia. Ni kan pula dia dengar Nabi baca ayat tu dia pengsan, sedang-sedang Nabi duk reba dia. Celek-celek mata tengok Nabi yang duk reba dia. Terus sumpah dia kata, bi abi anta wa ummi. Demi mak aku, demi ayah aku. Dua-dua manusia ni aku cukup sayang. Tapi aku sayang kamu lebih. Ya Rasulullah. Dia kata. Seumpama macam mana suatu daripada batu itu. Celek-celek tanya balik tu. Hak dia dengar sebelum dia pengsan tadi ni. Dia kata, ya Rasulullah. Hak kata batu ni. Hak nak bakang sekali dengan manusia ni, batu ni batu macam mana ya Rasulullah? Dia tanya. Maka sabda Nabi SAW, tidakkah memadai barang yang mengenai akan kamu wahai anak muda? Nabi SAW tengok budak ni celek-celek terus tanya pasal maksud ayat jadi. Nabi kata dekat dia, ama yakfika ma asabah. Nabi kata, tak cukupkah apa yang kena kamu tadi? Kamu dengar ayat Quran ni pun kamu dah pengsan, dah tak cukup ke? Kamu dengar tu pun dah cukup menakutkan kamu. Kamu nak tahu lagi ke tentang batu ni? Dengar aja, dengar cerita pasal batu ni pun dah boleh pengsan. Kamu nak dengar lagi ke cerita pasal batu ni? Nabi tanya kat dia. Atas bahawasanya batu yang satu daripadanya, jikalau dihantar atas segala gunung dunia semuanya, tentu lebok daripadanya. Nabi kata, aku nak bagi tahu dekat kamu, batu yang ada dalam neraka esok, kalau sebiji daripada batu tu turun mai letak atas bukit, lebok bukit ada dalam dunia ni. Nabi kata. Dan bahawasanya serta tiap-tiap manusia daripada mereka itu satu batu dan satu syaitan. Nabi kata manusia hak sembah menyebabkan mereka jadi sesat. Manusia dengan batu berhala dengan syaitan sama-sama akan dibakar dalam neraka. Meriwayatkan hadis ini oleh Ibnu Abi Dunya. Tajuk baru dia kata bab ma jaa anna narakum hadhihi juz'un min 70 juz'an min nari jahannam. Itu bab yang datang pada menyatakan bahawasanya api kamu ini satu juzuk daripada 70 juzuk daripada api neraka jahannam. Ni tajuk ni pula dia nak beritahu kat kita, api hak kita duk tengok atas dunia ni. Api hak kita duk tengok atas dunia ni itu baru 1/70 daripada api neraka. Api atas dunia ni hak kita tengok cukup gerun ni, api yang telah pun membuktikan keupayaan dia bakar kelang yang besar. Api yang dah tunjuk keupayaan dia bakar rimba raya, rimba yang luas, api boleh bakar semua sekali. Api yang kita tengok atas dunia ni, siapa yang terbakar dalam dia keluar mai tak ada harapan nak hidup. Kalau terbakar satu badan ni mati. Api yang kita tengok dalam dunia ni, yang kita rasa cukup punya dahsyat tu, api dunia tu baru 1/70 daripada panas api neraka. Begitu. Ketahuilah saudaraku, bermula api neraka itu amatlah panasnya, dia kata. Sehingga tersebut di dalam hadis sampai 70 darjat panasnya. Bahkan 100 darjat lebih daripada api dalam dunia ini pada panasnya. Ada satu hadis lain kata bukan 70, dia kata 100 kali ganda lebih panas daripada api dunia. Api dunia ni cuma 1/100 daripada kepanasan api neraka. Ada hadis kata macam tu. Maka hal yang demikian itu dapat kita bandingkan dan kita nampak dengan fikiran kita. Fikir yang tu pun kita dah boleh faham. Tuan-tuan, kalau kita masuk neraka esok, kita kena bakar dengan api dunia ni pun cukup dah. Cukup dah. Tak mau dah kita ni. Ni kalau kita ditakdirkan masuk neraka, api yang nak digunakan untuk bakar kita di neraka tu api dunia hak kita duk tengok Allah ni. Kalau api tu buat bakar kita pun kita tak mau dah. Ni kan pula 100 kali ganda api hak kita duk tengok tu, 70 kali ganda api hak kita duk tengok tu nak bakar kita esok. Tak ada manusia yang waras fikiran mau diri dia kena bakar dengan api yang panas.
Kerana api di dalam dunia ini dapat pendeta-pendeta dan ahlu tabi'ah merendah dan meninggikan derajat panasnya. Dia kata pasal apa? Pasal api dunia, kita duk tengok lah ni, api dunia ni ahlu tabi'ah ni ahli sains. Ahli sains boleh guna api ni, dia boleh buat api ni bagi panas, bagi korang panas, boleh buat. Api dunia ni dia boleh buat api tu bagi panas sampai peringkat boleh potong besi. Tuan-tuan tengok di tempat welding kereta tu, dia bukan pakai api hadu buat apam balik. Nak welding kereta, kalau pakai api apam balik tidak welding kereta, kereta nanti jadi apam balik. Hak nak welding kereta tu, api hak dia pakai ni, kalau dia tembak pergi tembus besi tu. Itu darjah ahli sains, orang bijak pandai dalam dunia, dia boleh buat api dunia ni jadi lebih panas daripada hak biasa ni. Kalau sekiranya nak masuk apung balik pula pergi pakai api hana welding kereta ni, tembus bocong habis jatuh, tak jadi apung balik, dia terbalik perut periuk habis semua. Dia macam tu. Dia kata api dunia ni ahli sains boleh ejak bagi lagi panas, bagi korang panas dan sebagainya. Nak bagi tak panas tak boleh. Dia panas, tapi boleh bagi lagi panas, boleh bagi korang. Maka betapalah pula Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan alam ni. Dia kata kalau manusia hak Tuhan buat pun boleh ejah api bagi panas, bagi korang panas, ni pula Tuhan. Dia kata kalau manusia ni Tuhan buat dia. Dia yang Tuhan buat pun boleh duk main api, boleh duk ejah bagi-bagi panas lagi, bagi korang panas. Tuhan yang buat dia, Tuhan yang buat api, boleh buat lebih daripada yang manusia buat. Tuhan boleh buat api itu jadi 100 kali ganda panas daripada hak kita duk tengok ni. Maka bolehlah Allah tinggikan darjat panas api neraka itu seberapa kehendaknya. Tuhan nak bagi panas macam mana, Tuhan boleh buat. Begitu. Dan tersebut khabar daripada Nabi SAW bahwasanya dilebihkan Tuhan panas api neraka itu 70 darjat. Dan setengah hadis sampai 100 darjat. Maka hadis yang menunjukkan lebih 70 darjat itu dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala narukum hadhihi allati tuqiduna juz'un wahidun min 70 juz'an min harri jahannam. Maksud dia diriwayatkan daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama sahabat tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, bermula api sekalian kamu yang kamu nyalakan dia setiap-tiap hari ini 1 juzuk daripada 70 juzuk daripada panas api neraka jahannam. Itu hadisnya. Nabi kata api hak hampa duk guna tu 1/70 saja daripada panas api neraka jahannam. Qalu wallahi in kanat lakafiyatan ya Rasulullah. Qala fa innaha fuddilat bi 99 juz'an kulluhunna mithlu harriha. Apakala didengar oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda Nabi yang demikian itu, lalu berkata mereka, demi Allah, sesungguhnya adalah panas yang ada maklum pada kita sekarang di dunia ini. Maka sudah cukup sakit seksanya ya Rasulullah. Maka sabda Nabi, maka sesungguhnya dilebihkan Tuhan lagi panas api neraka itu. Akan jadi penguat seksanya dengan 69 kali ganda lagi daripada api dunia ini. Itu dia. Bila Nabi habang kata api dunia ni 1/70 daripada panas api neraka, sahabat kata kat Nabi, sahabat kata ya Rasulullah, hak 1/70 tu pun kita semua dah maklum dah. Dia cukup panas dan boleh membinasakan manusia. Nabi kata dah, Allah akan gandakan 69 kali ganda lagi untuk nak azab manusia di akhirat. Jangan kata hadu adalah pun dah panas dah cukup dah nak azab kamu. Bagi Tuhan tak cukup. Tuhan akan gandakan lagi 69 kali ganda supaya kamu betul-betul rasa azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tiap-tiap satu ganda itu semuanya seperti panas api dalam dunia. Tiap-tiap satu ganda itu sama panas dengan api dunia. Tiap-tiap dia ganda sampai 69 tu 69 kali ganda panas api dunia. Begitu. Maka jadilah panas api neraka itu 70 kali ganda daripada api dunia. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih. Masalah
Api neraka itu hitam kelam. Ni nak tahu juga yang kata api neraka ni warna apa. Kita duk tengok atas dunia ni api macam-macam warna. Ada merah oranye, ada yang biru. Api ni api Bunsen tu, api Bunsen di makmal budak-budak tu belajar sains tu biru. Macam laut juga, ada kawasan laut jernih, ada kawasan laut biru, ada kawasan laut hijau. Kita pun tak tahu hak hijau, hak biru, hak mana satu dalam, kita tak tahu. Api pun kita tak tahu hak merah oranye tu kan lebih panas, hak biru tu kan lebih panas, hak mana lebih panas. Api neraka ni dia biru ke, dia merah ke, dia oranye ke, macam mana ke? Ni dia bagi tahu. Api neraka tu warna dia hitam kelam, dia kata. Sangat hitam kelam. Jadi apinya dengan sebab sangat lama telah dinyalakan dia. Itu dia. Api neraka ni bukan oranye, bukan merah, bukan biru. Api neraka ni dia hitam terus. Pasal apa hitam? Pasal lama sungguh api ni dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan baru menyala minggu lepas, bukan baru tahun lepas, bukan 100 tahun lepas. Tak tahu bila Allah mula nyalakan api ni duk tunggu mangsa dia masuk. Punya lama dia duk tunggu tu sampai api ni berubah daripada warna api menjadi warna hitam kelam. Begitu. Dia kata persediaan untuk menyiksa akan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang derhaka. Maka demikianlah selama-lamanya nyala semacam itu. Itu dia. Api tu duk menyala macam tu lah daripada dulu sampai lah ni. Duk menyala macam tu lah. Tak payah siapa pergi duk kipas dia, tak payah siapa pergi duk tambah minyak kat dia, tak payah siapa pergi duk bagi gas kat dia. Dia duk menyala ni marak macam tu lah daripada dulu sampai lah, sampai manusia masuk dalam dia itu. Begitu. Dan duduk isi neraka di dalam hitam kelam itu. Demikian tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala uqida 'ala an-nar 1000 sanatin hatta ihmarrat thumma uqida 'alayha 1000 sanatin hatta biyaddat thumma uqida 'alayha 1000 sanatin hatta swaddat fahiya sawda'u muzlimah. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, telah dinyalakan Allah api neraka Jahannam itu 1000 tahun. Allah nyalakan api neraka ni 1000 tahun. Tiada padam apinya sehingga jadilah api itu merah semata-mata. Allah nyalakan 1000 tahun, 1000 tahun duk menyala, api jadi merah. Kemudian dinyalakan Tuhan atasnya lagi 1000 tahun, sehingga jadilah api itu putih ya. Api yang merah ni lagi duk menyala, dia tukar color jadi putih. Kemudian dinyalakan lagi 1000 tahun, sehingga jadilah api itu hitam ia. Maka ia itu hitam kelam keadaannya. Itu dia. 1000 tahun ikut kiraan akhirat. Sehari di akhirat, 1000 tahun di dunia. 1000 tahun akhirat itu tempoh masa yang Tuhan ambil untuk nak menyalakan api ni, nak bagi api ni betul-betul jadi api yang matang. Nak betul-betul api ni jadi api yang matang, api yang apabila dia kena aja kulit orang masuk neraka ni cukuplah, tak payah cerita dah, sendiri kena sendiri tanggung. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata At-Tirmizi, hadis Abu Hurairah pada ini iaitu yang lebih asahnya mauquf, dan tiada aku ketahui akan seorang ada yang merafa'kan lain daripada Yahya bin Abi Bakir daripada Syarif. Dan ada satu riwayat lain di dalam At-Targhib wa Tarhib begini. An Anas radhiyallahu anhu qala tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah وقودها الناس والحجارة فقال أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت و1000 عام حتى ابيضت و1000 عام حتى اسودت فهي سوداء مظلمة لا يطفأ لهبها. Diriwayatkan dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Katanya telah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ini ayat Quran.
Maknanya, dan bermula kayu api neraka Jahannam itu, iaitu manusia dan batu-batu berhala. Ayat tadi juga Tuhan kata waquduhan nas wal hijarah. Hak jadi bahan bakar dalam neraka ni manusia dengan batu. Batu apa? Batu tokong. Tuhan ambil batu-batu yang orang kafir dah guna buat tokong ni, batu tu pergi jadi bahan bakar dalam neraka. Maka sabda Nabi SAW, dinyalakan Allah akan neraka itu 1000 tahun sehingga naik merah api dia. Rupanya api merah ni peringkat awal. Dan dinyalakan pula 1000 tahun sehingga naik putih apinya. Putih itulah biru nak jadi putih tu. Itu peringkat kedua. Kemudian dinyalakannya lagi 1000 tahun sehingga naik hitam apinya. Hak ni kita tak pernah jumpa lagi dalam dunia ni. Api kala hitam ni tak pernah jumpa. Hak kita tu jumpa ni bukan api kala hitam, itu asap hitam. Api hitam kita tak pernah jumpa. Di neraka itu nanti jumpa. Maka iaitu sekarang ada hitam kelam, tiada padam nyala api itu. Telah meriwayatkan hadis ini oleh Al-Baihaqi dan Al-Asbihani. Tajuk baru dia kata bab ma jaa anna linnari nafsaini. Itu bab yang datang pada menyatakan bahawasanya bagi neraka itu dua nafas. Neraka ni dia macam benda hidup, dia boleh bernafas. Dan neraka ni dia mengeluarkan dua nafas. Dia kata, ketahuilah saudaraku, neraka itu ada mempunyai panas yang bersangatan. Dengan kerana itu sangat keras wak panas daripadanya. Dan ada pula wak sejuk daripadanya itu. Itu dia. Neraka ni dia ada dua. Sekali-sekali dia panas, dia wak keluar wak panas. Bila dia wak keluar wak panas, kita atas dunia boleh rasa. Demikian juga dia kata neraka ni sekali-sekali dia wak keluar wak sejuk daripada dia. Wak sejuk ni kita atas dunia boleh rasa. Maka iaitu bersangatan sejuk pula. Telah jadilah wak panas dan wak sejuk itu daripada bersangatan kepanasan neraka itu. Sebagaimana tersebut khabar di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Dengan kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtakatin nar ila rabbiha wa qalat akala ba'dhi ba'dha فجعل لها نفسين نفسا في الشتاء ونفسا في الصيف. Maksudnya diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengadu api neraka kepada Tuhan. Wahai Tuhanku, telah memakan setengah aku akan setengah. Oleh sebab amat panas dan sangat sejuk yang telah jadi pada aku ini. Neraka mengadu kat Tuhan. Neraka kata, ya Allah, kami sama kami duk berlawan lah ni. Api ni dia sabung menyabung. Api ni nampak macam duk lawan. Yang ni naik, yang ni naik, yang ni. Nampak api tu berlawan-lawan. Api mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Api kata, ya Allah, telah memakan setengah aku akan setengah. Duk lawan, telan sama sendiri. Api ni seolah-olah telan kawan dia seolah telan dia. Benda ni berlaku kerana sangat panas. Sangat panas jadi macam tu. Dan juga kerana sangat sejuk yang ada dalam kami. Sekiranya ada jalan untuk kami melepaskan wak dan mengambil nafas baru, maka iaitu baik bagi kami. Neraka minta kat Tuhan, kalau boleh nak rilis sikit kepanasan yang ada dalam kami. Terlampau panas ni. Terlampau panas, kalau boleh buka satu ruang. Nak boleh lepas keluar kepanasan ni supaya dalam tu tak panas sangat, supaya api ni dia tak jadi nampak sabung menyabung. Lepas sikit kepanasan dia bagi keluar. Tuan-tuan, kita berserupa lah kalau kita panas demam ni, panas sangat, dia kena jelum. Jelum tu tujuan dia nak pergi buang panas tengah. Kalau tak jelum, kalau tak ni, sekejap lagi dia kencing gigi. Dia tak boleh tahan, dia panas sangat. Neraka ni pun rupanya dia macam manusia juga. Dia panas ni, teramat-ramat punya panas. Sampai api dalam perut dia ni duk berlawan antara satu sama lain. Neraka minta dekat Tuhan, minta, ya Allah, kalau boleh
bagi dekat kami satu jalan untuk nak lepas keluar kepanasan yang ada dalam badan kami ni. Neraka minta dekat Tuhan. Maka dijadikan Tuhan baginya 2 nafas. Tuhan bagi dekat neraka ni 2 nafas. Satu nafas di dalam musim sejuk dan satu nafas di dalam musim panas. Dia 2 kali dia lepas keluar dia punya dalam badan dia. Sekali dia lepas uap panas, sekali dia lepas uap sejuk. Begitu. Fa amma nafsuha fi syita fa zamharir wa amma nafsuha fi sayf fa samum. Dan adapun bermula nafasnya dalam musim sejuk, maka iaitu zamharir namanya, iaitu bersangatan sejuk. Bila neraka rilis keluar dia punya sejuk, kawasan yang menerima nafas sejuk tu, kawasan tu akan jadi kawasan sejuk, dia kata. Dan adapun nafasnya dalam musim panas, maka iaitu samum namanya, iaitu hawa yang sangat panas. Samum. Ada satu kumpulan roh di Malaysia ni, nama dia Nar Samum. Dia pun nama, nak mampu betul depan ni. Dia tubuh satu kumpulan roh, kumpulan menyanyi inilah, budak-budak muda ceradong ni. Dia pergi bubuh nama kumpulan roh dia ni, dia pergi bubuh nama Nar Samum. Dia bubuh Nar Samum tu nama api hak keluar daripada neraka tu. Tak tahu takut langsung budak-budak ni kan. Saya tengoklah di motor mereka, di kereta mereka buh stiker tu, Satan tulis itu. Nak jadi setan, Satan tulis kan. Betul lah apa nak jadi budak-budak ni. Semayang entah dia reti dia tak reti pun kita tak tahu. Yang dia tahu perosak diri macam tu. Samum ini adalah nama api kepanasan yang dikeluarkan oleh api neraka, dia kata. Kata At-Tirmizi, bermula ini hadis sahih, dia kata. Lepas ni kita masuk tajuk bab ma jaa fi zikri man yakhruju minan nar min ahli tauhid. Iaitu bab yang datang pada menyebutkan hadis membicarakan mereka yang keluar daripada neraka, daripada ahli tauhid. Yang ni penting tuan-tuan, kita boleh dengar cerita itu ni. Dia nak abang dekat kita, mana-mana orang yang masa hidup dalam dunia ni dia pernah mengucap kalimah tauhid. Masa hidup dalam dunia ni dia pernah mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan sampai mati dia tak ada buat benda yang menyebabkan kalimah yang dia ucap itu terbatal. Kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sebut tu kita jadi Islam. Tapi kita kena ingat, Islam yang ada kat kita ni boleh bercerai. Banyak orang dia tak faham. Dia tu ingat dia sekali mengucap dia Islam sampai bila-bila. Dia buat apa pun tak apa. Pasal apa? Dia tu ingat dia Islam sampai bila-bila. Ini satu faham yang silap. Kalimah tauhid la ilaha illallah ni, tidak ada Tuhan melainkan Allah, Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad pesuruh Allah ini. Kalimah tauhid ini bila-bila masa boleh terbatal. Dan dia boleh terbatal dengan 3 jalan. Sama ada dengan jalan i'tiqad hati. Hati dia beriktikad mengatakan kita tak boleh ikut Quran semua sekali, terbatal kalimah tauhid. Dia teringat dalam hati dia, mana boleh, dia kata nak ikut Quran sampai 100% tak boleh. Mungkin satu masa dulu boleh, zaman Nabi boleh, zaman Allah tak boleh. Dia i'tiqad macam tu dalam hati dia, terbatal kalimah la ilaha illallah. Ataupun dengan jalan bercakap. Dia pergi bercakap ke orang, dia pergi kata ke orang, dia kata mana boleh nak ikut Quran ni. Dia kata nak ikut Quran 100%, tak ada nak boleh ikut Dia pergi bercakap lagu tu ke orang, terbatal kalimah la ilaha illallah. Ataupun dengan jalan perbuatan, secara sukarela dia tengok satu berhala, satu tokong, dia pergi sujud minta hajat daripada tokong tu. Tentu di Tanjung dekat Gelugong ada satu tokong Hindu, dia panggil tokong Ndui. Dekat dengan Astaka, tempat makan di Gelugong tu ada satu tokong, dia panggil tokong tu tokong Ndui.
Orang Melayu bukan sikit duk pergi situ. Pejabat agama tahu benda ni. Pejabat agama tahu. Tapi kita tak ada satu enactment boleh bertindak dekat mereka ni. Orang Melayu duk pergi jumpa Tok Sami Tok Kong tu, duk minta supaya Tok Sami tu buat sesuatu supaya Tok Sami tu boleh bagi kawan ni dapat anak. Tu lekat di nama Tok Kong Dui. Dia ada satu Dui dalam Tok Kong tu. Dia nanti ambil apa buah hati dia, buat lagu satu upacara hayun Dui dan sebagainya. Kira sekali dengan jampi orang yang main ni, hang balik dia kata lepas ni hang tidak dapat anak. Orang Melayu duk pergi tuan-tuan. Barang siapa yang terlibat dengan benda macam ni, pi minta hajat daripada sokong dan berhala, dia telah terbatal kalimah la ilaha illallah dia secara fi'li, secara perbuatan. Ni hak kita nak baca bulan depan ni, dia kata bab ma jaa fi zikri man yakhruju minan nar min ahli tauhid. Mana-mana manusia yang masa hidup dalam dunia, dia ada mengucap kalimah tauhid la ilaha illallah, dia jadi orang Islam. Sampai mati dia tak buat benda yang menyebabkan terbatal kalimah tauhid tu, kalau dia masuk neraka, satu hari dia akan keluar daripada neraka. Tapi kalau dia ada buat benda yang membatalkan kalimah tauhid tu, dia tidak akan keluar daripada neraka selama-lama. Tajuk bulan depan dia nak cerita dekat kita betapa mahalnya harga Islam ini. Islam itu sabit dengan mengucap la ilaha illallah. Islam ni cukup mahal. Kalimah la ilaha illallah ni cukup mahal. Sehingga kan Nabi kata man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Nabi kata barang siapa sampai akhir hidup dia masih lagi berpegang dengan kalimah la ilaha illallah dakhala al-jannah, dia tetap akan dapat peluang masuk syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada gejala murtad yang boleh menyebabkan kita terkeluar daripada Islam, yang dengan kerana itu kita tidak ada peluang lagi untuk mendapat nikmat syurga Allah dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Yang tidak baik istilah saya, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana illa allazina amanu wa 'amilus salihati. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم، ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.